Saya. Avin, siapa? Siapa saya? Syatish, cikgu tu. Avinda ke? Oh, Avinda. Oh, okey, okey. Ya. Okey, okey. So, suara cikgu jelas ah? Okay, so cikgu mulakan. Hari ni kita masuk bab 5 iaitu genetik. Okay. Bab ni kita belajar untuk pembahagian sel. Maksud dia sel kita macam mana membahagilah. Sebab kita pun makin lama makin membesar kan. Okay, so sel-sel kita pun akan membahagi untuk pembesaran ataupun untuk baiki tisu-tisu yang baru. Tisu-tisu yang lama menjadi tisu-tisu yang baru. Okay, ataupun pewarisan. Pewarisan ni contoh apa yang awak wariskan daripada ibu bapa awak punya genetik. Okay, kemudian mutasi. Okay, mutasi ni penyakit. Penyakit disebabkan oleh pembahagian sel yang tidak baik, yang tidak bagus. Okay. Ataupun teknologi kejuruteraan genetik ni, yang ni menunjukkan kita punya teknologi. Okay, ada orang yang tisu dia terbakar. So teknologi kejuruteraan genetik ni dia perbaharui tisu orang tu supaya tisu tu tidak terbakar lah. Ataupun buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang isi dia kecil sikit, kita gunakan kejuruteraan genetik ni untuk baiki dia. Okay. Kemudian variasi. Okay. Variasi pun sama juga. Okay. Variasi ni variasi disebabkan oleh sel apa ni, kita punya variasi adalah sebabkan kita punya sel ada banyak. So sebab itulah adik-beradik awak lain-lain muka dia. Okey, tak sama macam tu. Kalau tak nanti photostat macam muka ibu dan bapa awak. Okey, itu variasi. Okey, so kita tengok pembahagian sel tadi cikgu cakap. Okey. So untuk pembahagian sel ni, awak kena ingat nama yang ni, genetik. Okey. Awak kena ingat nama genetik. So genetik ialah apa? Gen dan juga cara sifat pembahagian diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Okey. Kemudian pewarisan. Okey, pewarisan tu apa? Pewarisan adalah pemindahan maklumat ataupun sifat awak daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Okey. Kemudian DNA. So ni kromosom. Okey, kromosom tu dekat mana tau yang ni? Ini DNA awak. Ni dekat sel. Okey, nampak dekat gambar ni? Boleh nampak? Okey, so yang ni kan, gambar ni sekejap lah. Dekat gambar ni, kalau tengok, ini adalah DNA awak dalam sel. Ni sel. Okey, sel. So dalam yang ni, nukleus ni, kita ada kromosom. Apa tu kromosom? Kromosom ni adalah ikatan daripada banyak DNA menjadi satu. Menjadi satu kromosom. Ni DNA kan? Okay, so DNA ni bergabung menjadi satu kromosom. Okey, satu kromosom. Okey, so next. Tengok sini jenis pembahagian dia. Okey. So jenis pembahagian dia ada dua. Ada dua jenis pembahagian. Tapi sebelum tu awak kena faham apa tau? Awak kena faham ni. Pembahagian sel melibatkan proses apa? Pembahagian nukleus dan juga pembahagian cytoplasma. Okey, cytoplasma. Sekejap ya. Cikgu tunjuk awak. Ya. Sekejap ah. Okey, so tadi jenis pembahagian sel. Untuk jenis pembahagian sel ni, tengok sel membahagi untuk menambahkan bilangan dalam sel individu lah. Okey, macam contoh kalau awak terluka ataupun kan kalau awak perasan bahagian badan awak semakin besar kan ataupun memanjang, itu adalah disebabkan pembahagian sel. Okey, so pembahagian sel ni melibatkan apa? Pembahagian nukleus. Okey, nampak yang nukleus yang ni dia semakin banyak, dia jadi banyak. So daripada situ pembahagian sel ni, okey, pembahagian sel ni dia akan daripada satu sel menjadi satu sel lain. So dia akan jadi lebih banyak, daripada satu sel jadi lagi banyak. Itu maksud dia pembahagian nukleus. Ataupun pembahagian cytoplasma. Apa tu cytoplasma yang ni?
Cytoplasma ni luaran sel. So ini pun pembahagian dia lah ada dua. Satu nukleus, satu lagi cytoplasma. Okay, menggunakan proses tu. Okay, so ada dua jenis pembahagian proses iaitu mitosis dan juga meiosis yang ni. Okay, kita tengok dulu mitosis tu apa. Okay, untuk mitosis ni, okay, dia senang je. Dia hanya terlibat berlaku dalam sel soma. Apa tu sel soma? Semua bahagian badan awak. Mata, hidung, mulut, okay, rambut, itu semua adalah sel soma. Okay. Kemudian dia bilangan sel tu akan bertambah daripada 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, macam tu. Dia akan grow macam tu lah, dia akan menjadi banyak. Okay. Selain daripada haiwan, okay, ataupun manusia, okay, tumbuhan juga ada juga mitosis, iaitu dekat mana bahagian pokok yang memanjang. Contohnya dia punya pucuk, bahagian pucuk. Jadi hujung pucuk tu dia akan memanjang ke atas kan. So tu pun hujung pucuk ataupun dekat hujung akar. Akar tu semakin panjang. So disebabkan tu dia ada mitosis. Sebab mitosis ni melibatkan pembesaran. Okay, macam sekarang ni awak dah tinggi kan. Kalau awak tengok balik baju awak yang dulu awak tak muat. Kenapa? Sebab pembahagian mitosis. Okay, pembahagian mitosis. Okay, so ini pula kemudian tisu cambium. Apa tu tisu cambium? Okay, tisu cambium tu untuk pokok yang besar. Contoh dia pokok durian. Dia besar kan? So disebabkan tu dia perlukan tisu cambium ni. Tisu cambium di dalam sel tu. Dia tujuan dia untuk memperbaharui tisu yang lama. Macam tu. Sebab tu kalau tengok pokok rambutan, okay, daripada kecil kan, okay, itu tisu yang baru. Lepas tu bila dah besar, tisu dia yang warna hitam tu kan, warna coklat tu, itu tisu lama. Itu cambium tu dalam pokok tu, yang baru, warna coklat yang cair. Okay, itu maksud dia tisu cambium. Okay. Kemudian tengok nombor 4, Lepas tu tengok fasa-fasa mitosis. Okay, fasa-fasa mitosis ni, dia ada 4 fasa. Okay, yang pertama profasa, okay, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okay, empat ni dia ada kelainan dia. Okay, kalau awak tengok ini satu sel dia. Okay, ini satu sel. Okay, so kalau awak tengok dalam ni, ini adalah nukleus. Dalam nukleus ni ada kromatin. Apa tu kromatin? Okay, tadi cikgu cakap, mana tadi? Okay, ini cikgu cakap tadi, ini adalah nukleus awak. Okay, DNA nanti dia akan ikat menjadi satu kromatin. Lepas satu kromatin tu diikat jadi satu kromosom. Okay, kromatin ni macam ni. Ini satu ni saja. Okay, satu ni saja. Kalau dua ni kita panggil sebagai kromosom. Kalau dia bentuk X, bentuk kromosom lah. Kalau dia satu saja, kita panggil sebagai kromatin. Okay, boleh? Okay, so kemudian, okay, dekat sini, kalau tengok sini dia mesti ada centriole. Ini adalah profasa. Okey, profasa ni macam mana nanti? Dia memula pembahagian pada sel induk. Maksudnya mana yang nak bagi. Contoh awak tiba-tiba ada luka kat sini kan? Okey, so sel ni akan bersedia untuk melalui proses mitosis. So pembahagian bermula pada sel induk. Induk tu apa yang dekat sini, yang luka tu. Bahagian luka dia. Okey. So kromosom akan menjadi pendek dan tebal serta jelas kelihatan. Okey, dekat sini kan kromosom akan jadi pendek. Okay, yang ni tadi dia akan jadi pendek, kemudian jelas kelihatan. Cikgu rasa cikgu tunjukkan video lah supaya awak faham. Kalau awak tengok yang ni dia tak berapa faham sikit. Okay, cikgu tunjukkan video. Ya. Awak tengok ni untuk proses sel mitosis. Cikgu rasa korang lagi faham sebab ni dalam bahasa Inggeris, okey? Bahasa Melayu. Yelah, sebab memanglah akan dalam bahasa Melayu kan, tapi yang ni explanation dalam bahasa Inggeris. Korang kan bahasa Inggeris lagi terror daripada bahasa Melayu. Mana dia? Ya. Betul kan? Sekejap. Tengok. Okay.
Tak, cikgu ada dengar bunyi. Siapa jauhkan sikit daripada bunyi tu. Avinda? Avinda jauhkan daripada bunyi tu. Kalau awak takkan dengar yang Belah tu. lah. Hmm? Belah lah belah. Bukan bunyi. Bunyi telak ni. Awak kena pergi dalam bilik. Cuba dalam bilik. Baik aku lebih garbo. Duduk dalam tandas boleh tak? Mana boleh tak beri ilmu awak dalam toilet. Why, what sound? Dengar Prayer you sound lah. prayers. Prayers. Still can listen. Ha, can. Boleh dengar. Diorang tak dengar ni. The sound or what to do? I think not do anything. Apa tak boleh? Okay, tak apa. Kalau tak boleh nak hilangkan, it's okay. Cikgu start lah. Okay. Okay, sebelum tu awak tengok ni ya. Okay, nampak tak yang ni? Ini adalah sel awak. Warna purple ni adalah nukleus. Okay, ini adalah sel awak. Ini nama dia cytoplasma yang warna coklat ni. Coklat cair ni. Dan Cream. kulit Semua. Sel mata awak, sel rambut awak, semua macam ni. Bentuk dia, semua bentuk bulat. Sebab kita animals kan, maksud cikgu, kita manusia tapi sel animal, sel haiwan lah sama dengan sel haiwan. Disebabkan tu bentuk dia mesti bulat macam ni lah. Okay, so dia ada nukleus. Ini cytoplasma, warna krim cair ni. So awak tengok, ini cara dia membahagi. Daripada satu sel menjadi dua sel, lepas tu dua sel, kemudian dia akan jadi 4 sel macam tu. Okay, ini mitosis lah. Okay, nampak cara dia? Dia pecah tadi. Okay. Okay, yang ni dia bagi tahu awak sebenarnya. Okay, tadi pada satu kan, daripada satu dia akan jadi banyak. Nampak dia akan jadi dua. Dia jadi dua. Ini last kali. Okay, jadi dua. So, macam mana dia buat? Ini yang pertama, DNA replicate tu maksudnya DNA tu dia akan jadi, kan daripada satu ni, ini kan DNA. DNA tadi kalau tengok dia macam bentuk uraian yang tak lengkap, tak cantik kan? Lepas tu nanti dia kena replicate untuk jadi satu kromosom macam ni. Ini adalah kita panggil sebagai kromatid. Ini kromatid sebab satu. Okay, nampak tak kenapa ada warna dua? Okay, warna biru ni kan, contohlah warna biru ni daripada ayah awak, warna merah ni daripada ibu awak. Sebab tu maksud, sebab tu awak nampak sini ada dua color. Okay, satu pada ayah, satu pada ibu. So daripada satu ni dia akan jadi dua, okay, dia akan jadi dua kromatid ayah, dua kromatid ibu daripada ibu, kemudian dia akan jadi kromosom. Okay, cikgu teruskan. Okay, awak ingat mitosis semua sama. Contohlah, ini adalah sel rambut awak. Okay, bila dia bahagi, tetap menjadi sel rambut. Dua sel rambut. Contoh sekarang ni kalau tengok, oh panjang rambut saya kan. Okay, sebabkan tu ini. Satu sel dia akan bahagi jadi dua. So sebab tu rambut awak semakin panjang. Okay. Saya punya pendek. Okay, yang ni cikgu explain macam ni ya. Yang ni adalah DNA awak, nampak tak DNA? Ini adalah DNA, kemudian nanti dia diikat oleh histon. Ini histon warna kuning ni. Histon akan ikatkan dia menjadi satu kromatid. Lepas satu kromatid dia menjadi satu kromosom. Kromatid ni satu yang ni. Ini je kromatid ni yang satu ni. Ini saja. Okay, kemudian nanti dia akan gabung dua kromatid menjadi satu kromosom. Okay. Okay. Dalam bahasa Melayu, awak panggil ni adalah selain pada kromosom, nama dia adalah kromatid beradik. Kromatid beradik. Okay, kenapa nama dia kromatid beradik? Sebab ni satu kromatid campur dengan dua-dua ni, so dari nama dia kromatid beradik. Tapi kadang-kadang awak tak payah nak keliru, awak just cakap dia nama dia kromosom saja. So kromosom menunjukkan dua-dua kromatid ni dah bergabung. Okay.
Okay, yang ni tak payah sebab ni dalam silibus awak tak ada. Cikgu teruskan. Okay, so ni cara dia yang pertama. Okay, so ni adalah bila first, pertama iaitu profasa. Okay, profasa. So, okay, profasa berlaku macam ni. Ni dalam ni nukleus kan? Okay, lepas tu ni adalah nama dia centriole. So, centriole ni bersedia untuk membahagilah. Tengok ah. Okay, masa ni, okay, tadi kan cikgu tunjuk awak sel kan? Ini adalah nukleus awak yang warna purple ni. So, bila berlaku masa profasa, kromosom ni, nukleus ni akan hilang. So, dia akan tunjukkan kromosom sahaja. Okay, nampak tak dia kata ini sentroma? Apa tu sentroma? Diikatkan dua kromatid ni lah menjadi satu kromosom. Okay, ada soalan tanya cikgu terus? Ya tu. Okay, kalau awak tengok, korang tak ada nota kan? Okay, so dalam buku awak, okay, mitosis dia cakap bermula, dia kata pembahagian bermula pada sel induk. Apa tu sel induk? Maksud dia sel yang di mana dia nak membahagi. Contohlah kuku awak kan, kuku awak setiap hari dia akan memanjang, betul? So, disebabkan tu, ini dia kata bermula pada sel induk. So, sel induk tu kuku lah, contoh kuku. Okay, kemudian dia cakap sini, kromosom akan jadi memendek. Macam ni lah. Tadi kan di DNA yang panjang, lepas tu dia akan jadi satu kromosom yang pendek. Lepas tu dia jadi tebal. Okay. Lepas tu dekat sini dia cakap setiap kromosom terdiri daripada satu pasang kromatid. Nampak? Satu pasang kromatid. Satu saja yang satu kromatid. Kalau dua jadi dua pasang kromatid. Okay. Yang terikat dengan sentroma. Ini sentroma. Sentroma tu yang ikatkan dua kromatid ni. Okay, sentroma. Kemudian gentian gelendong yang ni terbentuk. Nampak? Gentian gelendong akan mula terbentuk. Okay, kemudian dia cakap sini kromatid akan terlekat pada gentian gelendong ni. Ini kromatid nanti, dia akan pergi dekat sini, gentian gelendong ni. Okay, kemudian dekat sini dia kata nucleolus akan hilang. Yang ni, nucleolus akan hilang, dia akan berurai. Tujuan dia kenapa dia urai? Supaya kromosom ni boleh keluar ke sel. Okay. Okey, yang ni pula kita panggil sebagai metaphase, metafasa. Okey, metafasa. Metafasa, awak nampak tadi? Okey, tadi cikgu cakap, awak nampak bilangan, berapa bilangan kromosom dia? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Sebab ini 2 daripada ayah awak, 2 daripada ibu awak. Okey. So nampak tak yang ni? Gentian gelendong ni dia terikat dekat dia punya sentroma. Okay, nampak dekat sentroma dia. So nanti dia akan line dalam satu garisan. So ini kita panggil sebagai metafasa. Okay. Okay. Jadi dekat metafasa dalam buku awak hanya explain dia macam ni saja. Awak cakap kromosom akan tersusun di plat metafasa. Apa tu plat metafasa? Yang inilah satu garisan lurus. Plat metafasa. Okay. Satu garisan lurus. Okay. Ataupun satah katulistiwa. Satah katulistiwa sini. Dia satu line. Okay. Kemudian dia cakap sini, satah katulistiwa di sini. Awak boleh panggil satu plat metafasa. Nombor 2 awak boleh panggil dia satah katulistiwa. Ni garisan yang ni. Okay. Kemudian dia kata gentian gelendong terbentuk sepenuhnya. Nampak ni gentian gelendong. Ini yang ni. Nampak line ni? Yang ni line ni adalah gentian gelendong. Okay, kemudian nanti kalau tengok sentroma ni akan membahagi jadi 2. Okay. Okay, nampak? Dia akan terbahagi kedua. Dia jadi menjadi 2. Okay, bagi. Satu ni akan ditarik ke opposite pole. Kalau opposite pole ni dia kata dia akan ditarik
ke kutub-kutub. Ni nama dia kutub, dalam bahasa Melayu panggil kutub lah. Dia akan tarik ke kutub yang berlainan. Okey, dia akan tarik ke kutub yang berlainan. Okey, sekarang ni ini adalah anafasa. Ini state anafasa. So anafasa ni awak ceritakan dua kromatik ni akan terpisah. Okey, terpisah pada sentroma. Inilah sentroma ni, berpisah pada sentroma yang ditarik ke arah kutub yang berlainan. Kutub yang berlainan. Satu kutub kiri, satu lagi kutub kanan. Contoh. Okey. Okey. Bila telofasa pula, ini adalah telofasa, awak hanya explain dia satu, awak kena cakap gelendong, gentian gelendong ni akan mula hilang. Yang ni warna kuning garisan ni kau. Okey, gentian gelendong akan mula hilang. Kemudian awak kena beritahu sini, membran nukleus yang baru akan terbentuk mengelilingi. Okey, so ini yang masuk macam ni. Okey, ini adalah apa? Cytokinesis. Okey, kalau nampak cytokinesis tu maksud dia dia belahkan dia belahkan cytoplasma ni menjadi dua. Ini cytokinesis lah. Okey. Okey, nampak? Daripada tadi kromosom dah ada nukleus. So ini dia cakap nanti kromosom menjadi lebih nipis dan panjang serta kurang jelas kelihatan. Kemudian nukleus akan mula terbentuk. Macam tu. Okey, boleh? So ini adalah cara macam mana awak nak explain untuk mitosis. Ada soalan tak untuk yang ni? Tak. Tak ada? Okey boleh Okey, so next cikgu share untuk nota. Okey, so ingat cikgu cakap tadi mitosis berlaku dekat mana? Sel apa nama dia? Benda tu kromosom ya? Sel apa yang berlaku untuk mitosis ni tadi cikgu cakap? Sel apa, contohlah sel apa dalam badan awak yang gunakan mitosis ni? Nama dia tadi apa? Sel? Soma. Ya, sel soma. Apa tu sel soma? Sel badan. Semua. Okey, semua. Contoh mata awak. Okey, mata awak daripada dulu kan, masa awak kecil, baby kan kecil, betul? Lama-lama dia jadi besar. So disebabkan oleh sel soma. Itu nama dia sel soma. Okey, nama sel awak tu adalah sel soma. Sel soma dia adalah sel seluruh badan awak. Okey, kecuali sel apa tu nama dia kita panggil sel pembiakan, organ pembiakan. Okey, macam testis apa semua tu tak. Itu bukan dia. Testis dia cuma macam semen, sperm, okey, ataupun ovum, telur tu. Itu bukan. Dia adalah meiosis. Okey, contoh maksud cikgu awak punya semua bahagian sel, semua bahagian tubuh badan adalah sel soma kecuali organ pembiakan. Apa tu organ pembiakan? Yang pertama semen ataupun sperm, ataupun lagi satu perempuan punya adalah ovum, telur. Dua ni tak melibatkan mitosis. Okey, itu organ pembiakan. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk yang ni? Cikgu harap tak ada sebab yang ni kan still lagi ada student masih lagi akan tak faham bila dah form 5 pun dia still tak faham. Sebab soalan ni kan dia banyak markah, kadang-kadang 6 ataupun 10. Sebab apa? Dia suruh awak lukis, kemudian dia suruh awak explain. Okey, tentang metafasa, anafasa apa yang berlaku. So cikgu harap korang just lukis saja untuk pemahaman korang lah. Okey? Ataupun tadi tengok video YouTube. Okey, cari balik. Okey, so pembahagian yang last kali sepatutnya, okey, contohlah tadi sel kuku awak, satu saja sel. Okey, nampak tak apa tu 2N? 2N tu maksud dia diploid. Apa tu diploid? Maksud dia, okey, maksud dia tadi kan, okey, so apa tu diploid? Okay, diploid ni maksud dia 2N kan? Nampak 2N? Okay, 1N, okay, 1N sama dengan berapa? 1N. Ini kalau 2N 46. Apa tu 46? Kromosom awak, bilangan kromosom. Kita semua, manusia ataupun haiwan, semua ada bilangan kromosom 46. Bukan semua haiwan. Ada haiwan yang lain-lain lah. Maksud cikgu manusia. Manusia ada 46 kromosom. Okay, 46 kromosom. So kalau 2N sama dengan 2N sama dengan 46, 46. Okay. So kalau 1N berapa? 23. Ya, betul. 23.
Okay, 23. Jadi maksud dia macam ni Maksud dia macam ni. Kenapa kromosom awak 46 kalau 2N ni? Sebab awak dapat 23 daripada ayah awak, 23 lagi satu daripada ibu awak. So maksud dia, setiap orang, setiap manusia, dia mesti ada 46 kromosom. Okay. Boleh? Faham? Semua orang ada 46 kromosom. Jadi, kalau mitosis, awak kena cakap dia 2N. 2N maksud dia diploid. Ni diploid. Okay, diploid. So, dia diploid. So, diploid tu adalah 46 kromosom. Okay, sebabkan tu 46 kromosom, dia akan bagi jadi 2. So, dua-dua ni akan jadi diploid juga. Sel anak ni akan jadi diploid juga. Okay? Boleh? Boleh faham situ Boleh. Okay. So kemudian kita tengok sini meiosis pula. Okay, meiosis pula macam mana? Meiosis lain dengan mitosis. Tadi cakap mitosis, mitosis untuk pembahagian sel menjadi sel yang baru ataupun tukar sel yang lama menjadi sel yang baru. Manakala meiosis pula, meiosis melibatkan organ pembiakan. Tadi macam cakap, yang pertama testis awak dan juga ovari awak macam tu. Okay, so ini menghasilkan gamet. Gamet tu apa yang tadi lah? Sperm dengan ovum. Okay, testis dengan ovari ni adalah organ. Boleh faham organ? Contoh, organ awak jantung. Itu nama organ, jantung. Tisu jantung tu, itu adalah yang ni, dia cakap ni, testis ataupun ovari. Contoh macam tu. Okay, so organ tu apa? Organ yang besar lah, tisu dan juga tisu yang bergabung menjadi banyak. Itu adalah organ. Okay. So testis dengan ovari bukan. So testis dengan ovari saja melakukan meiosis. Okay, meiosis. Okay. So sperma adalah lelaki. Okay, gamet untuk lelaki. Manakala ovum adalah gamet untuk perempuan lah. Okay, kalau dalam tumbuhan pula pun ada juga, iaitu enter. Enter tu adalah untuk jantan atau untuk lelaki, jantan. Okay, ovari pula untuk betina. Okay, ataupun bunga dia. Dekat pada bunga lah, dua-dua ni dekat bunga. So, kenapa mesti ada enter dengan ovari ni kan? Tujuan dia untuk dapatkan buah ataupun bunga. Buah dengan bunga dihasilkan daripada enter dan juga ovari. Contoh pokok tu adalah pokok herba. Contoh daun kari. Contoh daun kari kan? Daun kari tak ada yang ni. Enter dengan ovari dia tak ada. Dia hanya untuk pokok yang mempunyai bunga dan juga buah sahaja. Baru ada meiosis berlaku. Okay, okay. So lepas ni, nampak tak ada timer kat sini? Dalam 10 minit lagi dia akan mati secara tiba-tiba. So nanti korang login balik. Okay. Ada timer ni? Ni ada, tak nampak timer sini 8.40 ni. Yang ni. Dia ada timer sebab ni kan free. So dia macam tu lah. Nanti korang login balik kalau tiba-tiba terpadam. Okay. Okay. So kemudian kita tengok fasa meiosis pula. Okay, fasa meiosis. Okay. Sorry, meiosis. Fasa meiosis. Okay, awak kena ingat meiosis ni dia ada dua. Meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okay, meiosis 1 dan meiosis 2. Okay, so cikgu tunjuk juga dekat video supaya awak faham macam mana dia punya ni lah. Sekejap lah. Macam mana korang duduk rumah? Tak boring ke? Boring pun. Boring kan? Tak boleh keluar? Cikgu nak pergi rumah kawan cikgu sana pun tak boleh. Sebab kawasan sini kawasan polis. Korang boleh pergi rumah kawan? Jiran lah, jiran. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh juga? Tak boleh. Tahu tak kenapa? Sebab kan dekat Ceras ni tinggi orang yang dapat COVID virus. Tinggi orang dapat COVID virus. Okay, sebabkan itulah macam diorang buat kawalan ketat dengan sini lah. Hari tu ada nampak tentera lalu? Tak ada? Tak. Tak ada? Tempat cikgu ada tentera lalu. Dia pasang mic. Mungkin ada orang kat depan tu kot. Dia orang berjalan-jalan kot. Dia pasang mic, dia cakap masuk. Duduk rumah mana boleh nampak tu? Duduk rumah tak boleh nampak. Cikgu punya. Oh, cikgu punya sliding door rumah cikgu. So boleh nampak lah. Rumah korang tak nampak Dia terangkap ni. Dia terangkap ni. Perangkap? Ha. Okay. Kejap lah. Cikgu tunjuk kat awak. Okay. So yang ni
Naratundra. Ni meiosis Nanti. Okay. Meiosis tujuan dia untuk pembiakan. Sebab itulah kan, awak nampak tak muka abang awak, adik awak ataupun kakak awak semua berbeza. Disebabkan oleh proses meiosis ni. Okay, sebabkan meiosis. Cuba awak bayangkan kalau meiosis tak ada. Kita hanya ada mitosis saja. So, muka ayah awak tu, muka awak, muka adik awak, muka ibu awak, semua muka ayah awak. Macam tu. Sebab tu kena ada meiosis. Meiosis ni kenapa Ada ke tak? meiosis? Dia menunjukkan yang berbeza. Okay, berbeza. Okay, so tengok sini Dia balang ke tak? Cannot. முதல்ல பாட்டு கேட்கல உனக்கு. A bit only can listen. Now cannot. What music? Wait Can hear sound but cannot hear. Okay. So nampak yang ni dekat bawah ni. Tadi cikgu kata diploid kan, nampak? So ayah awak pun diploid, iaitu dia ada 46 kromosom dan ibu awak pun ada 46 kromosom. Tapi nanti bila dia nak, okay, contohlah dia dapat, bila sperm dengan juga ovum ni dah bergabung, dia akan menjadi satu. N. Nampak tu? N jadi 23. Kenapa satu dia jadi satu? Sebab ini adalah awak punya. Awak punya nukleus. Awak punya sel. Okay, satu sel. So awak adalah 23 saja. Campuran daripada 46 ni. Okay, 46 kromosom. Satu daripada ayah awak, satu daripada ibu awak. So awak dapat 23. Satu saja. Okay. Oh, sorry. Maksud cikgu, 23 ni, satu daripada ayah awak, satu daripada ibu awak. Nanti awak gabung akan jadi 46. Okay, 46. Okay, cikgu betulkan balik. Sorry. Okay, ini 46, satu orang dapat 46 kromosom. Kemudian bila dia nak hasilkan satu baby, okay, satu baby. So sperm ni, dia akan jadi 23. Tukar jadi 23. Kenapa? Sebab dia adalah proses meiosis. Meiosis dia tak jadi diploid. Satu organ pembiakan ni dia mempunyai satu jadi haploid saja, haploid itu satu N 23 lah. So bila campur haploid ni satu N ni 23 jadilah satu baby iaitu 46 ataupun satu manusia lah. Okey. என்னடா இது WK. Okey, cikgu tekankan kat sini. Meiosis ni, okey, meiosis 1 dan juga meiosis 2. Okey, meiosis 1 ni, okey, proses dia pembahagian ni sama dengan mitosis tadi awak tengok. Metafasa, anafasa, telofasa, profasa semua tu kan. Sama macam meiosis 1 ni. Tapi apa yang berbeza, okey, nanti cikgu tunjukkan awak, ada satu perbezaan. Ada satu ke dua perbezaan. So awak kena tengok, okey. Lagi satu pula, awak tengok perbezaan dia yang ketara, okey, tengok sini. Okey, ini mitosis kat bawah. Okey, nampak tak? Akhir produk dia, akhir dia punya hasil, okey, dia dapat 4 sel baru. Manakala mitosis dia ada 2 sel sahaja. Okey, so sebabkan kenapa dia ada 4 sel? Sebab meiosis ni ada 2 proses. Satu meiosis 1, satu lagi meiosis 2. Sebabkan tu dia menghasilkan 4 sel induk. Okey, sel anak. Okay, kemudian untuk mitosis dia menghasilkan 2 sel anak. Okay, so tengok betul-betul. Okay, nampak dia dah bagi tahu situ. Dia dapat 4 haploid. Itu satu N ni ada 4 sel. Kemudian yang ni ada 2 diploid, 2 N. Okay. Okey. Cikgu, okey. Ini sama. Okey. Sekarang ni kalau awak tengok. Okey. Tengok tak apa perbezaan dia? Tadi untuk kromosom ni dia satu-satu betul tak? Tapi sekarang ni kalau tengok meiosis ni, nampak tak dia bergabung. Maksud dia satu daripada ibu awak, satu daripada ayah awak dia bergabung jadi 2. Dia bertindih. Dia bertindih macam ni 2. Okey, ini satu perbezaan dia.
Okay, ni perbezaannya. Okay, kita nanti korang log in balik ah. Ya. Okay. Okay.